Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada penonton Sembang Apa Malam ni. Baiklah, Alhamdulillah kita dapat melancarkan podcast kita pada malam ini untuk membahas isu-isu UiTM pada mahasiswa. Baiklah, Amin, topik kita malam ni, apa yang kita akan bahaskan dan kita akan sembang secara santai pada malam ni? Kita akan membincangkan perkara-perkara yang menjadi isu buat masa hari ini, di mana kita akan membahaskan tentang kesan kenaikan harga sehingga pelajar belajar dan bekerja. Sebab apa? Sekarang ni bagi saya sangat-sangat terkesan bagi mahasiswa yang kita sendiri rasa macam mana harga naik, macam mana kita perlu bercatu untuk membeli makanan, dan juga sebagai mahasiswa saya sendiri rasa macam mana zaman saya diploma dan zaman saya degree, saya rasa kenaikan harga tu sangat memberi impak lah kepada saya. Baiklah Amin, kalau awak sehari awak beli makanan, awak boleh rasa harga tu naik ke tidak dalam beberapa tahun ni je? Kalau seharian untuk saya makan, okey, biasa kalau ikutkan sahabat saya bukan jenis makan sarapan di rumah. Saya akan buat sendiri. Means kita akan buat air sendiri dan makan biskut. Okey, itu dah kita dah berjimat. Kita dah berjimat. Okey. Dan tengah hari kita akan cuba makan berat. Betul? Dan makanan berat tu pastikan seimbang untuk cukup untuk kita belajar di dalam kelas. Biasa kita ambil standard lah, nasi, ada sayur dan juga ada lauk sedikit lah. Jadi satu hidangan tu saja tidak termasuk air boleh cecah dalam 8 ke 9 ringgit. Okey, pelajar boleh berjimat lah. Kalau kita beli makanan saja, itu adalah basic asas kita. Kita perlukan minuman. Tak apa. Pelajar biasanya akan beli minuman manis untuk meningkatkan energi diorang dalam mengikuti hari-hari diorang untuk melanjutkan pembelajaran diorang pada hari itu. So, kalau kita kan sebagai pelajar kan, kita boleh je beli air mineral, kita beli basic lauk, protein, karbo, and boleh je tambah sedikit vitamin iaitu ataupun kita boleh tambah sayur-sayuran. Tapi harga ni yang membuatkan pelajar-pelajar kita ni boleh membuatkan diorang rasa tak boleh beli makanan mengikut diet harian kita. Terganggu sebenarnya kan? Betul. Kalau kita kan macam saya pun kita nak membeli, kita akan mengira hitungan bulanan atau harian kita sehari berapa ringgit, berapa yang kita akan gunakan untuk pembelajaran. Kita buat anggaran. So, kalau Amin sendiri kan, kalau Amin rasa duit ataupun kewangan Amin terdesak ataupun membuatkan Amin rasa macam tidak cukup duit, apa yang Amin akan buat lah untuk dapatkan side income Amin tu? Kalau macam saya dah tak dapat, kita dah cuba berjimat, tapi macam mana nak tambah income tu, sebab kita bukan saja belajar di universiti untuk makan, kita kena bayar pembelanjaan lain seperti pembelanjaan untuk ke kelas, pembelajaran untuk keperluan belajar dan sebagainya. Jadi untuk menambahkan income tu, kita sebagai pelajar kena bijak merebut peluang. Jadi kebanyakan mahasiswa bekerja ketika belajar. Betul tu. Saya pun sendiri rasa berat kalau pelajar tu membuat dua benda dalam satu masa kan. Kita tahu yang kita belajar perlukan tenaga fizikal dan mental kita kan Amin. Betul. Kalau pelajar tu sendiri rasa benda tu sebagai terpaksa ataupun benda tu menjadi salah satu inisiatif diorang untuk mencari duit, apakah benda ni akan memberikan diorang impak yang positif ataupun negatif pada diorang? Biasa kita kena lihat seseorang itu macam mana dia mengawal jadual dia. Betul. Kalau dia pandai mengawal, kita nampak positif. Kalau dia tak pandai mengawal, negatif lah nampaknya, Fad. Betul lah. Bagi saya, kita belajar pun dah berapa jam dalam kelas. Campur pula kita ada kerja, kita ada assignment. And diorang boleh tambah lagi kerja diorang dengan mencari income, side income. Baiklah Amin, isu ni yang kita akan bahaskan pada hari ini. Sebab itulah kita panggil seorang siswi yang
juga pelajar UiTM kita sendiri yang dia menghadapi, dia yang sendiri rasa macam mana belajar sambil bekerja tu. Dan kita akan sembang sikit-sikit macam mana dia hadap benda ni dan kita korek sikit dia punya tips kan. Siapa kita jemput ni Fat malam ni? Okay, kalau nak tahu siapa kan, okay, mari kita tengok video ni. Matamu redup pakai bayu juga awan biru di langitku. Senyummu seindah mentari selalu menerangi mimpi sepi. Ceria dan periang ya tetamu kita pada hari ini, Fat. Betul tu, cantik sangat tu kalau saya tu. Jadi apa lah nanti? Itulah, okey. Bersama kita Hani Maisara, boleh panggil? Hani. Oh, Hani. Hani Okey. Madu. Bukan. Dia Hani Maisara, Fat. Okey, so boleh tak Hani mungkin perkenalkan diri dulu, mungkin sedikit sebanyak belajar di mana, di bawah fakulti mana, dan mungkin ada peminat-peminat baru dekat sini yang baru nak mengenali Hani. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hani Maisara. Boleh panggil saya Hani. Hani merupakan pelajar daripada fakulti KPSK and mengambil kos graphic design degree SEM 4. So mungkin ramai yang tahu Hani ni terkenal dekat media sosial seperti TikTok sebenarnya. Jadi macam mana Hani boleh terjebak nak ada akaun media sosial seperti TikTok? Kalau dulu kita tengok TikTok ni platform yang penuh dengan kontroversi, dengan konten yang macam-macam yang tidak berfaedah dan sebagainya. Ramai yang kecam, ramai yang kutuk. Tapi sekarang untuk pengetahuan Hani dengan Fat, hari ini kita pengguna TikTok sudah mencecah 1.5 bilion. Bukan saja di Serius Malaysia. lah? Wow. Hani pun tak tahu. One of the One of the influencer. user lah kan. Kita ni semua bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia menggunakan TikTok. Jadi mungkin Hani boleh kongsikan macam mana Hani boleh tercetus nak buat TikTok dan push konten dekat dalam akaun Hani. Hai, saya Hani Maisara dan dikenali sebagai Hani dekat TikTok. Korang boleh pergi dekat TikTok Hani. Kalau belum kenal Hani, korang boleh follow TikTok Hani. Hani Maisara. Dah follow ke? InsyaAllah. Okay. Pada mulanya Hani ni daripada zaman sekolah lagi Hani memang suka buat video. So kita start guna platform TikTok ni daripada zaman PKP lagi. So start daripada situ kita macam tak tahu nak buat apa. Start daripada situ Hani suka untuk post konten-konten untuk mengisi masa luang dan untuk mengisi masa lapang dan Hani boleh dikatakan Hani agak minat dengan industri sedikit. Sebab masa PKP pun kita tak buat apa-apa, betul? 24 jam saja di rumah dan mungkin Ani mengambil peluang tu untuk buat video untuk post dekat media sosial Ani. Betul tu, betul. Baiklah, hari ni kita tanya balik. Pengalaman dan inspirasi Hani dekat kita punya pengalaman Hani dan inspirasi untuk Hani untuk upload dekat story. Mungkin faktor dorongan Hani kenapa sampai sekarang buat video. Okey. Hani ada banyak aspek kenapa Hani sampai sekarang still konsisten untuk post konten. First, daripada sekolah lagi Hani memang suka buat konten. Hani suka buat vlog sebab Hani ni Hani nak one day nanti Hani nak tengok balik video tu macam oh my god, kalau Hani rindu ke Hani boleh tengok balik kenangan-kenangan lama macam tu. Lepas tu lagi satu aspek Hani dah jadikan konten ni as kerjaya Hani. Hani kena sentiasa contohnya Hani kena sentiasa konsisten post konten untuk Hani dapatkan side income Hani. And dengan cara membuat konten adalah salah satu cara macam mana Hani boleh dapat side income. Oh, mungkin Hani punya video konten more kepada apa?
jenis video. Okay. Konten Hani more kepada vlog. Vlog harian Hani pergi ke kelas, pergi buat kehidupan seharian Hani macam tu. Patutlah kita selalu nampak dia kat mana-mana je. Ada kamera. Ada je phone. Betul. Jadi mungkin tak Hani boleh sharekan macam mana pengalaman Hani sebelum dengan selepas menjadi seorang influencer. Dan mungkin Hani boleh sharekan sebelum terkenal dan selepas menjadi seorang Hani Maisarah. Okey. Bagi Hani perubahan dia amatlah besar daripada segi sebelum Hani dapat apa yang Hani ada sekarang dan selepas apa yang Hani ada sekarang. Pada mulanya Hani mula buat vlog ni hanya suka-suka, macam Hani cakap, Hani memang suka buat vlog. So masa Hani start masuk college, masa dekat diploma, Hani seorang pelajar diploma lendu, Hani suka buat vlog. So Hani start buat vlog, pergi ke kelas. Masa tu Hani duduk college, and masa tu Hani nak dikatakan amat berbeza daripada sekarang, sebab Hani nak dikatakan Hani masih ditanggung oleh parents Hani masa tu, masa Hani duduk dekat college. Tapi masa final diploma, alhamdulillah Hani punya video dah mula naik. Hani punya video dah ramai orang kenal. Masuk FYP kan kiranya. Daripada situ Hani dah boleh slowly dapat side income Hani. Mungkin Hani boleh share tak video yang pernah naikkan Hani? Contoh video yang pernah mungkin milian jutaan views. Ada tak video yang Hani boleh recap untuk kita? Banyak, tapi ada yang satu main point yang orang kenal Hani sebab vlog Hani pergi ke kelas adalah satu video yang first time Hani buat signature post Hani, which is Monster. Monster. Macam mana boleh tunjuk? Macam ni. Boleh tiru? Okey, kita 1, 2, 3. Okey. Sangat comel lah signature dia. This tanda maksudnya Monster. Kami ingat monkey ke? Bukan Monster. Okey. Sebab kita tanya dulu Tuan Badan. Okey, kita nak teruskan dengan main point kita. So, yang kita tahu, kita pernah nampak artikel pasal yang Hani ni bayar yuran sendiri dari hasil kerja sendiri. Betul tak? Betul. So, benda ni sangat impresif lah bagi kita. Betul. Kan. Lagi-lagi pelajar. So, hari ni Hani pun ada pointer yang bagus kan untuk setiap SEM. So, persoalan dia macam mana Hani boleh handle masa Hani dengan menjadi seorang influencer ataupun menjadi pelajar. Boleh tak share sedikit macam mana Hani adapt benda ni untuk orang tahulah. So, Hani sendiri sebagai pelajar, Hani kena pandai bahagikan masa. Contohnya ada masa Hani akan kena buat. Contohnya Hani terlampau banyak kerja review, Hani kena contohnya dalam satu masa yang sama Hani terlampau banyak kerja review yang Hani kena settlekan, and dalam masa yang sama Hani ada assignment. So apa yang Hani akan buat, Hani akan kekal tenang sebab prinsip Hani sentiasa ingatkan diri Hani dalam setiap masalah, semua masalah akan ada ada jalan penyelesaian dia. Betul. So Hani tak suka stres. Apa yang Hani buat untuk Hani tak stres adalah Hani kekal tenang dengan prinsip Hani yang tadi tu. Siapa je kan suka stres kan. Lagi-lagi kita pelajar. Memang tak nak ambil risiko. Kalau ada orang tanya macam mana you boleh handle, macam mana you tak stres, itulah memang salah satu cara Hani untuk tak stres, sebab Hani tak suka banyak fikir. So korang kena sentiasa ingat dalam setiap masalah semua ada cara jalan penyelesaian dia. Kalau korang macam terlampau banyak kerja, korang buat satu-satu, korang buat slowly. First korang buat kerja ni, and then korang dah boleh, and then makin lama korang akan terbiasa dengan rutin tu. So kalau kita tahu Hani ni banyak buat video dan juga banyak menghasilkan konten. Dan kita tahu bahawa buat konten ni boleh mendatangkan keuntungan sedikit kan, sedikit sebanyak. Jadi macam mana Hani boleh dapatkan punca pendapatan Hani sendiri daripada konten?
Okey, dalam segi side income, kita banyak aspek. Hanya ada banyak aspek yang kita boleh dapat side income tu lah. Contohnya daripada Hani dapat side income daripada review-review. Macam ada klien yang approach Hani, ada company yang approach Hani. So daripada situ, dorang akan suruh Hani buat video. Daripada video tu, dorang akan bayar Hani lah untuk buat video. And daripada situ Hani dapat side income Hani. And cara Hani dapat side income ni tak sama pun dengan influencer lain. Ada yang cara lain, ada yang cara dengan diorang shoot jadi modeling ke, jadi host TV ke. So dia banyak aspek, banyak aspek daripada so dia banyak aspek untuk dapat side income tu. Oh, menarik. Jadi mungkin kita kena rajin kot buat posting. Mungkin mana tahu ada yang approach Lepas kita. ni kita buat video kat luar. Lepas ni mungkin Hani lepas ni dah tak cari makan dah lepas ni. Jangan. Okey, jadi nak buat video sebenarnya leceh sebenarnya kan, betul tak? Betul. Jadi nak kena ada idea semua ni. Jadi macam mana Hani dapat idea ataupun mana Hani dapat semangat tu untuk buat video? Nak kata semangat tu, Hani tak adalah berapa semangat. Cuma Hani minat. Hani memang suka buat video. Hani suka capture memories. So bagi orang yang kata, oh jadi content creator ni senang je, korang buat video lepas tu korang post, senang je. Tak semudah tu. Korang, apa yang korang nampak dekat kamera tu, itu je lah yang korang nampak kan. Tapi korang tak nampak dekat balik sebalik tabir. Macam mana kita orang shoot, macam mana kita orang readykan diri kita orang, macam mana kita orang dengan handle mental health kita orang, macam mana kita orang keluarkan course, macam mana kita orang edit. Tak semudah tu. Contohnya kalau ada kalau kita dah siap edit, lepas tu klien tak suka dengan editing kita, klien suruh kita reshoot, klien suruh kita re-edit. So tak semudah tu untuk jadi content creator. Betul tu kan. Macam manalah nak konsisten buat video ni. Lagi-lagi benda tu leceh. Betul. And lagi-lagi kalau kita pack, jadual pack, ada assignment, ada benda nak kena buat, grouping lagi. So macam mana Hani balance bekerja dengan belajar tu? Okay, to be honest, Hani daripada awal-awal, Hani ni jenis yang pemalas. Mesti korang tak expect Hani macam malas, tapi Hani macam nampak macam rajin buat video ke apa kan. Tapi sebenarnya Hani memang malas. Tapi bila Hani dah ada kejayaan, bila Hani dah anggap jadi content creator ni as kejayaan Hani, Hani tak boleh sentiasa jadi malas. Hani kena ingatkan diri Hani sentiasa, kalau kau malas kau tak akan dapat benda tu. Contohnya kalau Hani ada je macam Hani ada musim tau. Hani ada musim kadang-kadang Hani malas nak buat video. Kalau Hani malas nak buat video, Hani tak ada side income. Hani tak ada ni sebab macam tu lah. Lepas tu bila dalam masa Hani musim Hani malas tu, Hani akan take time masa Hani macam bila aku nak buat video. Hani kena paksa diri Hani. Hani akan tanya hari-hari bila aku nak buat video, bila aku nak buat konten. So bila Hani dah start boleh buat konten balik, start daripada situ lah Hani akan dapat balik Hani punya side income. And lagi satu, apa yang buat Hani konsisten sebab Hani dah kena ada apa nama tu? Komitmen. Ya Allah. Okey. Komitmen pun susah nak sebut je. Okey. Contohnya lagi satu yang buat Hani konsisten is Hani dah ada komitmen Hani sendiri. Hani dah ada side income, so Hani kena bayar yuran college Hani sendiri, Hani kena bayar yuran pelajaran Hani sendiri, Hani kena bayar kereta every month. Alhamdulillah. Betul. Kita tak boleh lari lah daripada malas. Manusia tu malas tu dah ada dalam sifat kita. Cuma kita nak atau tak nak je layan malas tu sendiri. So kita tahu yang setengah student ni ada masalah kewangan. Lagi-lagi kalau kita belajar, kita perlukan bayar yuran, bayar yuran college, bayar pembelajaran, buku, alatan, printing semua. Lagi awak kan student grafik kan. So awak tahu macam mana berapa banyak boleh habis beratus-ratus kan dalam satu sem. Betul. So macam mana Hani sendiri manage kewangan Hani daripada income Hani tu dengan duit nak bayar komitmen dengan duit untuk belajar. Okey, untuk Hani, cara Hani sentiasa berjimat-jimat is
Ini pandangan Hani sendiri. Hani kena ada sentiasa rasa takut untuk spend duit Hani sendiri. Sebab kita masih muda, kita masih belajar. So Hani tak ada akaun simpanan Hani sendiri. So kita kena sentiasa was-was dalam keluarkan duit kita, dalam belanjakan duit kita. Sebab kita tak tahu apa akan jadi dekat future. So kita kena sentiasa beringat every time kita nak pakai duit kita ni. Perlu ke kita sentiasa beringat? So kita kena sentiasa beringat dalam belanja. Kita macam kena sentiasa cakap dengan diri kita perlu ke aku nak ke benda ni, aku pakai ke benda ni, kalau benda tu tak penting tak perlu pun beli. Lepas tu macam mana Hani bahagikan duit untuk bayar setiap kos tu adalah dengan cara tu. Dengan cara Hani sentiasa beringat, perlukah aku buat benda ni, perlukah aku beli ni, perlu ke tak? Sebab Hani kena sentiasa beringat. Hani tak tahu apa akan ada dekat future. Hani tak tahu bila Hani punya side income Hani akan stop. Sebab kita ni bekerja dalam industri, kita tak tahu industri kita macam mana. Sebab tu Hani cakap kita tak boleh fully depends dengan industri. Sebab kita tak tahu industri kita macam mana. Bagi Hani sendiri bekerja dalam bidang industri ni. Sebab itulah Hani kena sentiasa beringat dalam berbelanja. Sebab Hani tak tahu apa akan ada dekat future. So Hani kena sentiasa berjimat cermat, jaga duit tu. Betul kan. Kita ada orang tu buat bisnes kecil-kecil. Ada yang kerja dekat gerai, co-op, ataupun ada yang kerja dekat kedai runcit untuk dapatkan duit. Lagi-lagi sebagai Hani dalam industri, iaitu content creator. Dia dalam pelbagai bidang ni dia macam-macam. Kita tak tahu yang kalau influencer boleh kalau FYP dapatlah gaji, kalau paid review dapatlah gaji, tapi kalau kedai dapat gaji, tapi kadang-kadang ikut jam. Ada yang kadang-kadang tu tak dapat nak manage masa pula. Sebab yang ni ada pros and con dia, yang sebelah sini pun ada pros and con dia. So dekat sini boleh nampak lah kan Amin kan, kalau kita bekerja tu bukan satu kerja je yang kita boleh buat. Betul. Macam-macam kita boleh buat kan. Pernah tak Hani? Ya, aku sendawa. Okay, tak apa. Sendawa ya Hani? Ya Allah, comel sekali ya dia punya sendawa masukkan dalam VT kita. Sekali-kali. Okay, so Hani, boleh tak saya nak tanya sikit lah. Kalau FYP, kita tahu yang TikTok ni kalau tak FYP susah sangat nak dapat kan. Lagi-lagi kalau nak FYP ada orang yang buat itu, sanggup buat benda-benda yang pelik. Tapi ada tak kesukaran video Hani untuk blow up ataupun FYP, and macam mana Hani solve the problem? Okay, as kita tahu, tak semestinya every time kita post dekat TikTok tu kita akan sentiasa video tu akan FYP ataupun blow up. Kita kena sentiasa ingat yang tak semua benda yang kita buat orang suka. Macam Hani tak tahu sampai bila konten Hani boleh kekal lama. Hani tak tahu sampai bila orang akan suka dengan konten Hani. So dengan cara Hani ni, dia ada pros and cons. Satu kelebihan dia kita kau sendawa Aku cakap sendawa. Korang Aku rasa benda ni lah. Ya Allah. Lepas tu kan aku dah lupa dah. Masuk dalam video boleh tak? Boleh. Lepas tu satu, kalau kita dah nampak macam orang macam dah tak berminat, macam contoh satu kalau kita dah nampak video kita macam dah tak blow up ke apa, kita kena belajar daripada situ apa yang audience nak, apa yang orang nak, apa yang orang nak tengok dekat kita. Lagi satu, dia punya kekurangan dia macam tak baik lah benda ni. Dia macam kau buat sesuatu tu sebab kau nak puaskan hati orang. Tapi dalam masa sama, inilah kejayaan kau, inilah realiti kau. Kalau macam ni susah lah kan. Kalau orang, kita nak sedapkan hati orang, kita terpaksa buat idea baru. Sebab tu orang kata TikTok benda ni banyak betul gangguan. Sebab tu lah kita tahu yang TikToker ni orang kata senang. Orang kata senang lah cari duit, buat video je. Dia tak tahu hari-hari nampak je manusia-manusia sosok-sosok cantik ni buat video kat tepi-tepi pelusuk kampus kita ni. So boleh tak bagi tahu macam mana Hani overcome lah rasa pandangan orang tu kat Hani? Bagi Hani tak akan ambil side yang negatif daripada orang. Sebab
sebab at the end of the day, Hani seorang yang akan ada dengan diri Hani sendiri. Betul. Siapalah ada masa waktu ni kan? Siapalah ada waktu ni kan? Kan? So, kenapa kita nak dengar pandangan orang yang negatif? Sebab yang susah payahnya kita. Yang susah cari duitnya kita. Yang susah keluarkan energi semuanya kita. Kenapa kita nak kena dengar apa yang orang cakap, apa yang orang kutuk kita? So, that's how I handle my macam negative comments ke macam tu. Memang kita tak boleh lari daripada kita tak boleh lari sebab manusia ni suka. Diorang suka macam kita ni. tak nak puaskan hati semua orang. Sebab tu dia cakap korang tak boleh nak puaskan hati semua orang. Daripada tadi Hani nak cakap korang kena balancekan. Korang tak boleh sentiasa nak puaskan hati orang. Korang tak boleh sentiasa puaskan hati semua orang. Lagi satu, korang kena sentiasa up to date. Korang kena sentiasa kena tahu apa yang audience korang nak. So that's how korang boleh dapat views yang korang nak lah. Betul tu. Kan kita nak nampakkan kita ni tahu apa isu semasa. Lagi-lagi isu-isu sekarang ni kan. Dengan kenaikan harga barang semua ni kan, Hani ada tak terkesan, walaupun Hani dah ada income sendiri, Hani dah boleh cari duit sendiri, Hani terkesan tak dengan harga barangan masa sekarang sebagai seorang student? Hani sebagai seorang student, Hani agak sedikit terkesan lah. Sebab dulu Hani belajar di diploma di Lendu, and sekarang Hani degree di UiTM Puncak Alam. Harga amatlah berlainan sebab kita dah sentiasa sebab Lendu kan macam perkampungan pendalaman, so harga dia amatlah murah, amatlah student. Tapi bila kita dah Hani dah degree kat sini, Hani nampaklah perbezaan harga dekat sini dengan dekat sana. Kiranya kalau masa dekat Lendu tu boleh makan mewah lagi lah. Boleh makan mewah lagi lah. Kalau contohnya, contoh perbezaan perbelanjaan dekat sini dengan dekat Lendu adalah kalau kita makan lunch sahaja, harga lunch tu kita boleh makan breakfast. Kita boleh makan breakfast, lunch, dinner 3 kali. Tapi kalau dekat Palam, kita akan hanya boleh dengan satu harga tu kita boleh dapat lunch sahaja. So sebab itulah ada je kawan-kawan Hani diorang cakap aku tak makan, aku makan lewat petang. Bila Hani tanya kau dah breakfast ke belum, aku makan lewat petang nanti. Tapi diorang macam sekaligus, diorang tak boleh dinner, diorang tak boleh breakfast. Sebab kita pun tahu kalau dekat Selangor harga lain, kat Melaka betul, sebab kita tapi bandar. Walaupun orang cakap macam tu, sekarang pun bukan sebab kita duduk di bandar, tapi disebabkan kita duduk area, bukan kita duduk kat area, kita dah ikut harga pasaran sekarang. Betul. Harga pasaran naik, kita pun mungkin lah dekat Lendu pun mungkin harga dah mencanak-canak lah kan. Mungkin. So kalau bab harga ni kita tak boleh lari lah. Kita memang tak boleh lari. Kita ikut ekonomi sekarang kan. Jadi mungkin Hani boleh kongsi macam mana Hani berbelanja di Palam sekarang? Mungkin walaupun Hani ada pendapatan yang banyak, tapi macam mana you berbelanja dekat dalam kampus sendiri? Jawapan dia adalah Hani tak makan. Hani memang jarang tak makan. Tak adalah tak makan. Itulah cantik ni badan. Oh ni awak kau buat makanan ni? Lapar. Jawapan dia, Hani akan bawa bekal. Hani akan bawa bekal daripada rumah lah sebab Hani pelajar non-resident. So Hani akan bawa bekal daripada rumah. Daripada Hani berbelanja satu hari yang daripada Hani belanja makan lunch yang sama harga dengan harga makanan dekat luar, baik Hani bawa makanan daripada rumah Hani sendiri. So macam itulah. So kalau Hani pelajar NR, Hani boleh bawa bekal. Untuk pelajar yang duduk dekat college, korang boleh juga buat bekal korang sendiri. Korang boleh beli boleh beli roti kan. Pagi-pagi tu korang sapulah jam ke, coklat ke, butter ke. Sebab apa? Korang boleh je makan. Breakfast tu penting. Sebab breakfast tu penting. Kalau kita skip breakfast, boleh effect tau dalam study. Boleh pening kepala lah, sakit perut, gastrik. Lagi just satu hari tu. Betul. Kita tahu ramai je yang kata student ni senang lah jadi student. Bukannya kena buat apa-apa pun. Kau study je. Belajar je. Kita tak tahu tau. Masa sekarang ni kita banyak fikir tau. Memang student makan pasir pun. Tapi korang tak tahu hakikat
seorang student ni macam mana. Macam mana kita nak stay survive. Dia macam di dalam satu universiti ataupun korang belajar kat mana-mana kan. Belajar ni dia macam survival lah. Kan? Dalam umur kita sekarang ni pun, kita masing-masing lah, kalau korang tanya sendiri dengan kawan-kawan kita sendiri, kita semua rasa bersalah nak minta duit dengan parents sebab kita orang, sebab diorang pun obviously diorang dah sediakan, diorang dah bagi kita diorang dah bagi kita duit belanja, tapi hakikatnya memang tak cukup sebab kita ada makanan, kita ada duit buku, duit kos untuk printing semua. Macam hari ni kita orang grafik, banyak kos untuk kita orang printing semua tu. Betul, bukan grafik je lah. Kalau belajar business, belajar apa-apa, diorang print, report semua pakai duit kan. Belum campur kena reject apa semua. Jadi kira macam ni. Kalau diorang was-was kan. So kalau Hani sendiri kan, Hani pilih belajar ataupun bekerja ataupun belajar sambil bekerja? Bagi Hani, dalam kehidupan ni tak semua orang senasib dengan kita. Ada orang yang mampu untuk bekerja sahaja, ada orang yang mampu untuk belajar. Kalau kita mampu untuk buat dua-dua, then go on. Sebab pelajaran tu amat penting. Sebab dengan pelajaran tu lah key untuk kita berjaya dalam hidup. So macam Hani, Hani suka buat konten, tapi Hani still memilih untuk belajar, untuk sambung belajar sebab Hani nak ada ilmu. Walaupun Hani pendapatan, Hani still pilih untuk belajar sebab kita, macam Hani cakap tadi, kita tak tahu industri ni sampai bila kita boleh bertahan. So Hani kena sentiasa prepare myself. Kalau Hani dah tak boleh bekerja dalam bidang industri, Hani boleh balik kepada grafik. Betul tu, grafik banyak cabang. Bukan saja grafik, kalau kita study macam-macam pun, macam-macam ilmu dalam dunia ni yang boleh membuatkan kita mencapai pekerjaan yang kita nak tu kan. At the end of the day, ilmu lah yang dapat tolong korang. Betul. Dalam Al-Quran pun cakap, Iqra. Bacalah. Betul kan maksudnya baca kan? Betul kan? Dia dah kata okey, betul. Dah kata okey. Okay, kita pun nak bahas lama lagi, nak sembang lama-lama dia macam susah lah kita. Masa menceburi kita sebenarnya. Betul. So, terima kasih kepada Hani sebab sudi datang nak cerita pengalaman dia, nak kongsi tips-tips dia. Banyak juga kita belajar kan Fat daripada Hani. Betul tu. Tengok tu, perangai dia yang playful tu yang buatkan kita rasa sangat senang kan. Walaupun macam hari ni baru kita berjumpa, tapi kita dah selesa sebenarnya. Selesa, insyaAllah. Betul lah. So, jadi kita jangan lupa untuk follow kami semua di platform media. Betul. Boleh boleh follow Hani dekat TikTok Hani, HANYMYSARAH dekat TikTok Hani, and sama juga username tu dekat IG Hani. Dan jangan lupa untuk follow JPKZB di semua platform media sosial anda. So bersama kita sembang apa malam ni. So okay, habis. Buat ni. Okay, 1, 2, 3. Bye.